Bismillah, masyaallah, Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bila kita cakap tentang persoalan tentang keusahawanan, keusahawanan ni, cuba kita perhati tengok kan. Saya rasa anda sekalian yang mana terlibat dalam dunia perniagaan ni, cuba perhati tengok. Ada tak ulama-ulama yang duduk dalam dunia perniagaan hari ni yang boleh kita jadikan contoh teladan? Yang jadikan contoh, ataupun ustaz-ustaz yang boleh kita jadikan contoh, ataupun orang-orang yang beragama yang kita jadikan contoh dalam dunia perniagaan hari ni. Siapa kita nak ambil contoh hari ni? Di Malaysia ni lah, so cerita lah jauh-jauh. Kat Malaysia ni sudah. Kita tengok siapa yang boleh kita jadikan contoh. Maksud saya tu contoh dari segi apa yang dia buat tu mengikut syarak. Sama ada dalam perniagaan, dalam kalau kedai, di kedai dia bagaimana, kalau kedai restoran macam mana. Kan? Macam mana nak buat restoran dia yang halalan thayyibah. Kita dah cerita tentang halalan thayyibah, halalan thayyibah. Halal ke tidak? Thayyibah tak tahu lagi. Kalau restoran pula, yang masak kat restoran tu macam mana pula? Basuhnya ikut taharah tak? Bersih tak ayam-ayam, ikan-ikan, sayur-sayur yang dimasakkan itu pula? Bahan-bahan yang digunakan tu pula halal ataupun tidak? Jadi, itu saja. Kadang orang Melayu, kadang banyak usahawan kalau tengok dalam program apa-apa pun, mereka ni diajar macam mana cara menjana pendapatan. Sekarang ni, khusus-khusus online, mega. Online mega, ajar macam mana nak cari duit. Ajar cari duit je. Tak ajar yang lain. Kalau ada agama, adalah disebut sikit. Isu agama ada. Apa dia? Produk mesti ada logo Halal Jakim. Itu je. Mesti ada logo Halal Jakim. Hal lain tak ajar. Okey. Dah sama taraf dengan Cina. Cina pun ada logo Halal Jakim juga. Apa beza kita dengan orang kafir? Tak ada beza, sama je. Kita pun kena ambil halal. Kan? Mereka pun kena ambil halal juga. Jadi, ini yang sering diajar. Ataupun mungkin diajar juga tentang niat. Tuan-tuan, para usahawan, niat kena betul. Gitu. Ajar gitu. Tetapi kadang-kadang usahawan ni dia nampak dari mana sudut. Dia buat bisnes dapat duit. Habis mengaji ya, kalau UiTM contohnya kan, okey, dah dapat peluang online. Masa mengaji pun dah buat duit dah. Seronok dapat duit. Duit ni dapat tu halal ataupun tidak. Perniagaan itu. Syubhah ataupun haram. Ataupun banyak angan-angannya kalau kita lihat. Betul lah tu kalau kita sebut ya. Semua orang berniaga nak untung. Ada tak orang berniaga tak nak untung? Tak ada kan? Susahlah nak cari. Orang berniaga ni tak nak untung. Ada orang tak ada. Jangan kata tak ada kan? Ada. Jadi, kalau kita sebut orang berniaga semua nak untung, tapi di mana pula tempat yang dikatakan perniagaan itu ibadah? Sebagai ubudiah dia kepada Allah SWT. Rugilah, nah. Kalau sekadar berniaga hanya nak cari duit, nak cari nama, nak cari glamour, nak dapat title apa? Usahawan berjaya. Tapi pahala tak dapat daripada Allah. Sebab apa? Dia tak percaya soalan hukum hakam tu. Hukum hakam tentang perniagaan pun tak reti. Bila tak reti hukum hakam dalam perniagaan, macam mana nak ibadat kepada Allah? Bukan senang lah kita nak dudukkan, kita nak letakkan kita sebagai usahawan yang mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mencapai makam radhiyallahu anhum wa radu'an. Nak mencapai darjat Allah redha kepada kita. Kepada kita redha kepada Allah. Redha ni satu hal. Supaya Allah bagi ganjaran pahala. Kalau dah tak redha kepada Allah, apa yang Allah bagi kita, tengah-tengah berniaga jatuh merudum. Marah habis kat semua orang salah. Kamulah tipu aku. Kadang-kadang kita lihat kita berniaga. Sebab niat kita tu tak betul. Tuhan hantar penyamun penipu kita yang ramai. Kan? Dia dapat nombor kita pula. Kita panggil scammer lah sekarang ni. Tak panggil penyamun. Kira penyamun ni teruk penuh.
Penyangak tu benar, nama sedap sikit, nama glamour, scammer. Tu lagi bapak penyamun. Tiba-tiba scammer call kita. Tak pasal-pasal. Dia punya main kita kona sana kona kini, duit pun dapat lebih 20,000. Pergi balai polis, polis kata, bang, encik duit encik ni dah lebih. Dah cair dah, tak boleh buat apa dah. Cik bagi buat apa? Lah, dia tipu saya lah encik, dia ugut saya macam. Tengok ni. Allah ambil duit kita tu. Mungkin duit tu datang sumber yang haram. Punya tak mau sedekahnya, tak mau buat korbannya, ni nak musim korban ni. Akhir sekali apa jadi? Tuhan hantar penyangak scammer kat kita. Scammer tu pun kalau Allah tak gerak, dia tak scam kita. Mesti daripada Allah Ta'ala juga. Pasal yang sumber kat kita tu semua sumber yang haram. Sebab tu Nabi sebut apa? Innal halalu bayyin wa inna haramu bayyin wa bainahuma umurun mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Halal tu jelas, haram tu juga jelas. Cuma syubhat itu sama-samar. Kenapa? Kerana syubhat itu berada di antara halal dan haram. Yang Nabi kata la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Sebab apa yang paling rumit? Syubhah. Sebab cukup susah kita nak nilai syubhah tu. Melainkan yang ada agama, yang faham hukum hakam, baru dia tahu syubhah tu duduk kat mana. Jadi banyak perkara nak kena faham dalam perasaan syubhat ini. Tapi kalau yang ada guru, dia boleh rujuk balik kan, jumpa guru dia, ustaz, nak tanya sikitlah malam ni kami nak talaki ustaz pasal bab apa? Pasal bab tentang perniagaan ni. Macam mana yang Nabi sebut syubhah dalam perniagaan ni? Ni. Ini ada orang yang ada guru, yang tak ada guru dia tanya siapa? Tanya mentor, tanya motivator. Motivator tu kalau ahli agama tak apa. Tu. Ini persoalan dia kan. So jadi macam inilah masalah kita ni. So kita nak kena faham dalam perniagaan ini. So jadi berniaga tu halal. Tetapi jika diniatkan pula kerana nakkan kekayaan dunia, maka yang halal tadi sudah bertukar menjadi syubhah. Malahan mungkin boleh mendekati kepada yang perbuatan yang haram. Berniaga tu halal. Tapi sebabkan niat dia tu tadi. Bukan niat dia nak berniaga, nak cari apa? Nak cari rezeki dia yang halal, tetapi niat dia nak mencari kekayaan duniawi. Nak buat rumah besar. Nak buat istana, nak buat rumah ligai. Hak kecil tak boleh duduk kata dia, nak kena duit yang besar. Rumah nak 5 juta. Kereta nak pakai kereta mahal. Lamborghini, Daimler. Kereta yang mahal-mahal ni, Bugatti. Semua kereta mahal-mahal nak pakai. Nak tunjuk kat orang. Cerita ni juta je kat orang. Dia tak ngaji, itulah jadi. Tetapi tak boleh juga jika barang niaga haram. Walaupun niat dia baik, jadi haram juga. Kalau dia barang tu dah haram, jual dadah, niat dia baik nak tolong orang, maka jadi haram juga. Nak jual arak contoh dia, maka jadi haram juga. Sama juga dengan orang makan gaji. Jika kerja dia curi tulang je, curi tulang tak henti. Masuk dah lambat, pergi kerja dah lambat, bukan buat apa-apa saja. Pasal boleh masuk lambat, maka mencurilah tulang akan dia. Curi tulang. Apa curi tulang? Maksud peribahasa. Curi tulang tu tak buat kerja. Sekarang tengah hari baru masuk. Sampai-sampai duduk kejap, sembang-sembang, pergi makan pula. Pukul 1 ke 12, satu ting 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 tong jam bunyi. Pergilah makan pula. Jadi kat sini pun jadi haram ataupun syubhah. Haram dekat-dekat, syubhah dekat-dekat dengan haram dulu. Jadi kena jaga baik ya. Yang bekerja ke tak kisahlah apa pun. Jadi kita biar pancul lah. Pasal kerja pukul 8 at the dot. Pasal kita dibayar gaji pukul 8 sampai pukul 4 petang contoh, sampai pukul 5. So kita bekerja lah ikut time yang diberi kepada kita tu. Ada setengah orang saya tengok, dia datang lambat. Dia tak balik pukul 5, dia balik pukul 5, ikut dia masuk setengah jam lewat. So dia balik pukul 5.30, cover balik. Buat kerja balik. Tu pun ada juga orang yang macam tu. Dia kira waktu tu. Waktu yang dia terlepas tadi tu. Ada setengah orang dia tak kira waktu tu. Dia tak kisah. Dia bagi alasan nak melepaskan juga. Padahal dia sedang bekerja. Tu kalau makan gaji. Kalau berniaga, lantak kamu lah. Kalau berniaga, dia tak masuk waktu ni. Tapi dia rugilah. Bangun lambat. Pasal dia berniaga sendiri. So ini perkara-perkara yang saya rasa mungkin kita boleh kongsilah pada malam ni. Sama-sama. Tentang bagaimana dalam isu-isu kita yang berniaga, yang bekerja ni, supaya setiap perniagaan yang kita buat itu betul-betul halal dan
darah daging yang kita makan, duit itu halal, kan? Dan di akhirat juga Allah letakkan di tempat yang syurga, mungkin Jannatul Firdausi, Jannatul Ma'wa dan sebagainya. Mudah-mudahan yang itulah apa yang saya cuba berkongsi kepada malam ini, dari segi perniagaan. Sebab kita ni berniaga, saya pun berniaga. So kita memang duk tengoklah dalam perniagaan ni memanglah serabut kalau tak reti agama. Nak kena mengaji. Lepas tu pula kita tak ada tok guru ramai yang duduk dalam perniagaan ni. Tok guru banyak duduk tempat lain. Jadi seolah-olah dunia perniagaan ni terbiar. Terbiar. Jadi anak-anak muda nak berniaga tak ada orang tegur. Kan? Tak ramai orang yang menegur tu. Tak ada satu sistem khusus tentang perniagaan Islam yang banyak diterangkan macam mana nak cari duit lah. How to generate your income. Macam-macam. Tu buka lah. Kita tengok ada macam-macam dalam grup. Dengan sistem mata levelnya, sistem apa nama ni, yang sistem perniagaan online lah, offline lah dan sebagainya. Jadi semua ni kena ambil kira. Jadi kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah dan Rasul, kita kena faham. Kita balik kepada Allah. Carilah tutup guru, ustaz-ustaz yang boleh kita bertanya balik. Jadi sebab itulah kita dalam grup mengaji ni pun, kita cubalah wujudkan ruang-ruang walaupun mengaji kita online macam ni. Harap mana-mana yang mengaji itu boleh ubah mana yang silap. So alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. So insya-Allah, so malam ni kita dah sampai ke kemuncak. Sebab besok kita dah pergi kepada hari apa, besok dah masuk bulan Zulhijjah dah. So kita mulalah besok orang nak puasa ke apa ke dah boleh dah. So bagi orang-orang yang ingin melakukan ibadah kurban, maka sunat, kata Nabi, sunat dia korban ni, maknanya dia jangan potong rambut, jangan potong kuku sebagai dia nak berkorban. Kalau yang mana tak berkorban tak apa, tapi malam ni saya mengesyorkan, mencadangkan kalau boleh carilah duit sikit, kambing seekor pun tak apalah untuk korban, sebab korban ni besar sangat pahala dia, ganjaran dia. Jadi janganlah tak berkorban. Kalau tengok orang lain pun sibuk orang nak korban, sebenarnya kita kena plan daripada awal, simpan duit untuk kita nak melaksanakan ibadah korban. Sebab ibadah korban ni ibadah yang sangat-sangat dituntut dalam Islam, dan Nabi tak pernah miss. Korban tu memang Nabi buat banyak ekor kambing sekali. Kita tak kisahlah kalau nak share lembu kan, kalau tak ada duit lagi mungkin boleh kongsi tu dalam internet. Banyak tu orang-orang yang buat korban dekat Afrika lah, India lah, Cambodia lah. Mungkin sebahagian 300.5. Tak kisahlah. Kalau nak buat sendiri kambing mungkin sampai 800.5, 900, banyak. So boleh masuk dalam satu panggu, satu share ke 300 lebih. Tapi usahalah untuk melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim.